kasih Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, RMK12 adalah satu perancangan yang amat penting demi melakarkan lanskap hala tuju negara pasca COVID-19. Ia sepatutnya menjadi satu pelancaran untuk negara segera bangkit dari satu mehnah masa, sama ada dari segi ekonomi, sosial maupun pendidikan. Bak kata sastrawan negara Muhammad bin Haji Saleh di dalam sajak beliau Musim Panas, menang kerana kalah, megah kerana bekerja, luas kerana menyeberang sempadan. Di sebalik kesengsaraan wabak COVID-19, RMK12 sepatutnya menjadikannya satu peluang untuk negara melakukan penjajaran semula hala tujunya dalam pelbagai aspek, terutamanya dalam ranah pendidikan. Kita masih lagi menantikan satu pelan jalan keluar dan pelan jangka masa panjang pendidikan dari kemelut wabak COVID-19 ini bagi kedua-dua sektor pendidikan dasar dan juga pendidikan tinggi. Sehingga kini kita masih menantikan. Belum ada lagi. Harapan saya agar kerajaan segera menubuhkan Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan untuk mengemukakan Master Plan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Tinggi termasuk juga TVET pasca COVID-19 yang disejajarkan dengan RMK12. Usaha penjajaran semula pendidikan pasca COVID-19 melalui wahana RMK12 ini mestilah bersifat terangkum, komprehensif, mampan dan holistik demi membina kembali negara selepas wabak untuk jangka 4 tahun ke hadapan. Tuan Dipertua, banyak yang ingin saya sentuh kalau berkait dengan isu pendidikan. Namun waktu yang terhad dan saya ingin tumpukan hanya kepada 3 perkara utama. Pertamanya, sarapan pagi percuma di sekolah rendah. Keduanya, penerusan usaha reformasi pengajian tinggi. Dan yang ketiganya, pendidikan TVET. Tuan Dipertua, laporan dan kajian mengenai isu bantut, morbidity dan malnutrisi di kalangan murid sekolah rendah di Malaysia bukan baru. Telah diterbitkan banyak kali oleh badan antarabangsa dan badan tempatan semenjak beberapa tahun yang lalu lagi. Pertama, yang paling awal mendedahkan isu penting ini ialah laporan kanak-kanak pinggiran oleh UNICEF dan DM Analytics pada tahun 2018. Kemudiannya diikuti laporan memahami pemakanan sekolah di Malaysia oleh Khazanah Research Institute pada Februari 2020. Ketiga, laporan keluarga di pinggiran, isu 1, terbitan UNICEF dan UNFPA pada Ogos 2020. Keempat, laporan analisis situasi wanita dan kanak-kanak di Malaysia 2020 oleh UNICEF pada September 2020. Dan yang kelima, laporan keluarga di pinggiran isu 2, juga oleh UNICEF dan UNFPA pada Oktober 2020. Antara isu pokok yang telah dibawa oleh kesemua laporan ini ialah pendedahan dapatan yang sama, iaitu wujudnya isu bantut, kebantutan, morbidity dan isu kurang zat yang amat serius di kalangan murid sekolah rendah di negara Malaysia ini. Yang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain lagi. Tuan Dipertua, atas kesedaran inilah program sarapan pagi percuma untuk semua pelajar sekolah rendah pernah diutarakan oleh KPM pada tahun 2019 untuk menurut rencananya dilaksanakan pada tahun 2020. Hakikat yang pahit mengenai wabak COVID-19 yang melanda kita ialah keadaan ekonomi rakyat menjadi semakin parah. Menurut laporan Jabatan Statistik Negara DOSM, bilangan T20 telah merosot lebih 12%. Manakala 20% dari golongan M40 pula telah beralih menjadi B40 akibat dampak pandemik ini. Hal ini secara tidak langsung menjejaskan pembesaran anak-anak dan juga pendidikan mereka. Proses pembesaran anak-anak melalui makanan bergizi juga termasuk dalam proses bersepadu pendidikan. Tuan Yang Dipertua, bertitik tolak dari kesedaran inilah program sarapan pagi percuma untuk murid-murid sekolah rendah perlu dilaksanakan semula di bawah RMK12. Kita minta kerajaan untuk melaksanakannya di bawah lembayung RMK12.
Pelaksanaan program sarapan pagi ini dijangkakan akan memberikan manfaat kepada lebih 2.7 juta murid untuk tempoh 200 hari setahun. Ini menurut kajian pada tahun 2019. Manfaat yang lebih besar lagi bilangannya dijangkakan pasca COVID-19. Tambahan pula, selain daripada manfaat kesihatan, anak-anak juga mendapat nilai tambah daripada proses didikan kesetaraan dan nilai yang bakal dilaksanakan sepanjang tahun. Ini juga bakal memberikan manfaat kepada 50,000 orang guru di seluruh negara. Jikalau program sarapan pagi ini dilaksanakan secara keseluruhannya, 7,772 sekolah bakal terlibat. Dan ini akan menguntungkan pembekal ayam, pembekal daging, ikan serta bahan basah yang lain seperti sayur, roti, beras tempatan di dalam lokaliti sekolah-sekolah yang terlibat. Daripada ribuan pembekal ini, ratusan ribu pekerja daripada pekerja pembekalan termasuk pekerja kantin akan dapat menstabilkan semula pendapatan keluarga mereka yang teruk dihenyak dampak COVID-19. Secara purata, terdapat lebih kurang 100,000 orang pekerja kantin di seluruh negara. Anggaran sekitar 500,000 ahli keluarga pekerja akan mendapat manfaat secara langsung daripada program sarapan pagi ini. Tuan Yang Dipertua, RMK 12 juga sepatutnya digunakan sebagai peluang untuk Malaysia bangkit meneruskan usaha reformasi pengajian tinggi. Ianya pernah dimulakan pada tahun 2019. Di atas keterangan tersebut, saya mencadangkan agar kerajaan menyegerakan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, pertamanya penubuhan kembali Majlis Pendidikan Tinggi Negara yang termaktub dalam Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 ataupun Akta 546. Usaha ini pernah dimulakan pada tahun 2019. Keduanya, demi menjamin kewibawaan dan kredibiliti institusi pengajian tinggi di mata awam dan di persada antarabangsa, keanggotaan lembaga pengurusan universiti awam juga hendaklah bebas dari lantikan politik dan dihadkan hanya kepada 2 penggal saja bagi setiap lantikan. Ketiganya, imej ahli akademik Malaysia yang pernah tercalar kerana isu penerbitan di jurnal pemangsa, Predator Journals, dan isu plagiarisme perlu ditangani secara serius dan sistematik. Jawatankuasa Integriti Penyelidikan Kebangsaan yang pernah dicadangkan oleh Majlis Sains Negara pada tahun 2017 perlu diwujudkan segera. Akta 605 perlu dipindah untuk menjamin kebebasan akademik dan menjaga integriti para akademik. Dan juga usaha meneruskan usaha yang pernah dilakukan untuk memasukkan Akta University College University 1971, Akta 30, dan digantikan dengan undang-undang yang lebih komprehensif bersekali dengan Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta 1996. Ini perlu diteruskan. Kemudiannya meneruskan usaha penubuhan kesatuan pelajar di semua IPT, Students Union, seperti mana telah bermula semenjak tahun 2019. Kerajaan juga perlu memberikan penumpuan untuk memperkasakan IPTS berdasarkan roadmap IPTS 2020-2025. Institusi pengajian tinggi bukan sekadar mengajar. Sektor ini bahkan menjadi penyumbang besar dalam KDNK negara dan dijangka memainkan peranan lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi negara pada masa hadapan. Sehingga 2020, IPTS menjadi pilihan lebih separuh daripada populasi pelajar pengajian tinggi negara. Daripada yuran pengajian dan kos sara hidup, sektor ini menyumbang 31.5 bilion ringgit kepada ekonomi Malaysia. Pada tahun 2018, kira-kira 5% sehingga 6% pertumbuhan tahunan dijangka diterjemahkan kepada 65 bilion akan disumbangkan menjelang tahun 2025 dan 84 bilion ringgit menjelang tahun 2030. Namun begitu, IPTS terpaksa berdepan dengan pelbagai rintangan dan halangan, terutamanya cabaran kenaikan kos, persaingan dari negara jiran, kelangsungan program dan juga kemudahan program berkualiti tinggi, terutamanya selepas COVID-19. Kesannya, institusi ini meletakkan harapan tinggi kepada kerajaan untuk memastikan kedudukan negara tetap unggul
sebagai hub pendidikan serantau supaya mereka terus menjadi penyumbang utama kepada negara. RMK 12 perlu melakukan penjajaran semula agar IPTS selari dengan apa yang telah dilakarkan oleh dokumen The Way Forward for Private Higher Education Institutions, Education as an Industry 2020 to 2025. Begitu juga, terdapat beberapa IPTS yang sedang bergelut dan ada yang berada di sisa-sisa umurnya. Perlu kita lakukan tindakan berani untuk menukarkan mereka menjadi pusat latihan TVET. Tuan Yang di-Pertua, di dalam dunia pasca COVID-19 dan keadaan ekonomi yang mula bangkit selepas kegawatan akibat wabak memerlukan pendekatan bukan konvensional. Antara keperluan utama industri di seluruh dunia, termasuk di Malaysia, ialah pekerja berkemahiran tinggi dan juga para pekerja yang mesra dan berorientasikan IR 4.0. Bukan apa tu 4.1R. Ini bermakna kemahiran yang diperlukan oleh industri mungkin berubah dengan cepat. Maka sektor pendidikan TVET negara harus berubah dengan radikal untuk memenuhi tuntutan pasaran kerja agar dapat menampung permintaan industri. Tahniah kepada kerajaan kerana memasukkan TVET dalam RMK 12. Namun, perlu diberikan perhatian konsep-konsep yang indah saja tidak memadai. Kita perlu melihat mekanisme untuk pengoperasian konsep-konsep tersebut dan juga pelaksanaannya. Kita perlu akur bahawa antara negara yang terhadapan dalam bidang TVET dan telah berjaya sepanjang tahun ini dan sepanjang kurun ini adalah Jerman. Mau ataupun tidak mau, kita mestilah mencontohi kejayaan model Jerman di dalam membangunkan TVET. Di antara punca kejayaan TVET di Jerman ialah TVET-nya diterajui oleh industri dan bukan kerajaan. Logiknya, industri lebih memahami apa yang mereka mahukan dari tenaga kerja dan kualiti graduan TVET. Maka lebih layak untuk mereka menentukan corak TVET negara. Maka apa yang lebih penting ialah amalan German Dual Vocational Training, di mana para pelatih ditempatkan di industri untuk dilatih kemudian diserapkan ke dalam pekerjaan. Dan penarafan TVET pula ditentukan oleh badan yang diterajui oleh industri. Dengan program sedemikian, para pelatih terjamin kerjanya sebelum bergraduasi lagi. Mereka juga mewujudkan Center of Excellence di setiap tempat untuk digunakan oleh semua pusat latihan TVET dan ini diuruskan oleh industri. Diharapkan Majlis TVET Kebangsaan yang diisytiharkan oleh Kerajaan Malaysia akan mengambil model Jerman ini. Ianya mestilah diterajui oleh industri. Begitu juga halnya penyelesaian soal penarafan dan kelayakan dan pengurusan Center of Excellence hendaklah diserahkan kepada industri. Kita telah pun mempunyai model misali sebenarnya untuk program seperti ini, iaitu PSDC di Pulau Pinang. Model PSDC perlu dikembangkan ke setiap negeri di Malaysia. Jika kita ingin mengatasi masalah pengangguran, masalah kebolehpasaran graduan dan juga jika kita ingin benar-benar membantu bumi putera terbanyak, TVET adalah caranya. TVET yang dipacu oleh industri kerana TVET adalah masa depan negara. Tuan Yang Pertua, saya ingin habiskan sikit. Besar harapan saya agar sumbangsaran ini dapat dimasukkan dan dilaksanakan di bawah lembayung RMK 12 demi kesejahteraan Nusa dan kebangkitan semula bangsa berbekalkan semangat keluarga Malaysia. Tiada yang mustahil untuk kita capai sekiranya kita mempunyai impian yang jelas dan membekas serta kita lakukan bersama dengan penuh semangat jitu seperti kata sastrawan Argentina Jorge Luis Borges. Beliau mengatakan dengan izin, nothing is built on stone, all is built on sand, but we must build as if the sand were stone. Pendidikan untuk semua, tanggungjawab sama. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Separenggam. Seterusnya Yang Berhormat